السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya dan yang paling utamanya, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu, majlis yang disukai oleh Allah, oleh Rasul, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Walaupun kita masih berada dalam musim PKPB dan semuanya sedia maklum atau umumnya sedia maklum, seluruh masjid dan juga surau walaupun dibenarkan buka, namun bilangan para jemaahnya dihadkan dengan bilangan yang begitu sedikit. Bahkan juga tiadanya majlis-majlis ilmu atau majlis-majlis keramaian seperti biasa yang dilakukan sebelum ini. Namun majlis ilmu tetap juga berjalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak payahlah pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini untuk mendengar kuliah. Hanyalah kita berkuliah ataupun mengadakan majlis ilmu secara online. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mengharapkan mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini dan dengan cara begini masih lagi memperolehi manfaat, memperolehi faedah, malahan memperolehi pahala yang besar sisi Allah. Dan seperti mana kita berada di dalam majlis ilmu itu sendiri yang dinaungi oleh sayap para malaikat. Dan saya mengucapkan terima kasih kerana pihak Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein Aun masih lagi sudi menjemput saya untuk menyampaikan kuliah Maghrib, yang mana kita menyambung semula pengajian kita, iaitu 50 tanda-tanda orang munafik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita masuk tanda yang ke-16. Tajuknya ialah mencaci maki. Semua orang tahulah mencaci maki itu apa dia. Mencaci maki ni perbuatan yang negatif, akhlak yang buruk, dan salah satu daripada tabiat atau perangai orang-orang munafik atau sifat-sifat orang-orang munafik, orang yang suka berpura-pura menunjukkan diri mereka itu beriman tetapi menyembunyikan kekufuran dan kebencian mereka terhadap agama dan terhadap Islam itu sendiri. Perbuatan mencaci maki atau menyakiti seseorang Muslim adalah dilarang di dalam Islam. Kita maki orang, kita panggil dia bodoh, kita panggil dia bangang, kita panggil dia bahlul. Dan itu contoh-contoh ucapan yang saya sendiri pun kadang-kadang tak tergamak kita nak mengucapkannya, apatah lagi tidak pada tempatnya dan selayaknya. Kerana boleh menjejaskan nama baik dan maruah orang. Pertamanya, orang yang maki itu sendiri orang akan pandang, tengok lidah si polan itu, mulut si polan itu suka sangat mencaci maki orang.
Siapa orang dia tak maki? Semua orang dia maki ni. Orang baik pun dia maki, orang tak baik pun dia maki. Kalau lah orang baik pun dia maki, orang soleh pun dia maki, maka bayangkanlah orang yang lagi tak baik lagi dah senang mendapat maki hamunnya itu dengan begitu mudah. Kadang-kadang orang tak bersalah pun dia maki hamun. Orang buat baik pun dia maki, apatah lagi kalau orang buat perkara yang tidak baik. Maka menyakiti orang dengan perkataan yang menyebabkan orang mendengarnya ditujukan kepadanya pula terasa hati, iaitu perkataan yang berbentuk caci maki. Maka ia merosakkan dan menjejaskan maruah dan nama baik orang yang melafaz dan menuturkan kata-kata yang sedemikian. Yang keduanya, maruah orang yang kena maki. Bayangkan kalau orang tu kena maki depan orang ramai. Zaman sekarang ni pun tak payah kita nak maki orang depan orang ramai. Cukuplah dalam media sosial, dalam Instagram, dalam Twitter, dalam FB dan sebagainya, menggunakan media sosial dalam erti kata menyalah penggunaannya. Dia guna tak apa, tapi jangan salah gunakan. Lagi dahsyat ialah kita memaki hamun orang buat benda baik. Kita caci, kita maki orang buat benda yang tidak baik. Minta maaf, mencaci maki orang yang buat perkara yang baik. Secara logiknya, kalau orang buat benda tak baik, orang maki. Biasanya kita dengar berita yang cukup panas di media sekarang ini ialah pemandu mabuk bila bawa kereta menyebabkan kematian orang lain. Banyak mangsa-mangsa yang kita baca dalam dada akhbar ataupun di akhbar-akhbar. Dan sekarang yang cukup masyhur sekali ialah akhbar melalui media elektronik, melalui internet. Banyak hari, setiap hari, kebanyakan kita mendengar berita orang-orang yang menjadi mangsa pelanggaran atau kemalangan adalah daripada pemandu yang mabuk. Allahu Akbar. Jadi orang maki pemandu yang mabuk tadi itu. Jadi benda ini secara logiknya orang kata berlakulah. Biasa berlaku. Cara maki ni satulah. Maki ni, ada keadaan maki dalam Islam dibenarkan. Salah satu daripada cara kita mencegah kemungkaran. Tapi kena faham, bukan kita pertama sekali nampak je kemungkaran daripada orang yang kita belum pasti, belum kenal lagi siapa dia, betulkah dia ni memang ahli maksiat ataupun hari tu baru pertama kali melakukan dosa maksiat, kita maki terus. Kita boleh beri nasihat lebih dahulu, terangkan kat dia apakah itu dosa, apakah itu mungkar, apakah itu maksiat. Yang kali keduanya kita tengok dia buat kali kedua, dia masih lagi melakukannya. Kali ketiga barulah kita boleh memakinya, seperti mana kita melihat orang melakukan bid'ah. Hai ahli bid'ah. Orang melakukan khurafat. Hai kumpulan yang melakukan khurafat atau syirik, ataupun juga hai si bodoh. Yang janganlah mencaci makinya itu dengan mengatakan perkataan yang boleh membawa kepada fitnah, yang lagi dahsyat membawa kepada qazaf atau hukuman menuduh seseorang yang berzina tetapi tidak berzina sedangkan ia tidak punya 4 orang saksi. Seperti kita panggil orang penzina. Wal'iyazbillah. Kita maki dia dengan panggil, penzina. Hai si pelacur, hai si anak haram dan seumpamanya. Jadi walau bagaimanapun, sifat orang munafik ni, dia tidak suka melihat orang melakukan kebaikan. Orang menegur, menyampaikan perkara yang makruf, mengajak kepada yang makruf, memberi nasihat, mencegah kemungkaran. Orang buat benda baik, apa saja benda makruf, dia melihat sebab penilaian perkara yang baik pada pandangan orang-orang munafik adalah suatu perkara yang tidak baik. Ini orang munafik. Jadi sebab itu dia akan caci maki dia. Kerana dia memang tidak suka kepada amalan yang soleh. Dia tak suka kepada amalan-amalan kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi perkara yang paling sesuai bagi dia ialah dia menghina, mencaci, memaki perbuatan-perbuatan kebaikan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ini sikap mereka lah. Ini sikap orang-orang munafik. Jadi memang mereka tidak suka kepada amal soleh. Tengok orang solat jemaah tak suka. Tengok orang sembahyang pun dia tak suka. Tengok orang menderma dia tak suka. Orang yang rajin menderma pun dia tak suka. Orang yang rajin menyampaikan
kebaikan, menyampaikan derma, atau banyak buat amal soleh, dia memang tak suka. Dia kerja dia ialah mencaci memaki orang-orang yang beriman. Contohnya kalau kita buka dalam surah At-Taubah ayat yang ke-79, ya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Maksudnya orang-orang munafik dia mencela sebahagian daripada orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan. Orang-orang yang beri sedekah tu pula orang beriman, orang miskin. Wallazina la yajiduna illa juhdahum, yang mereka tidak memberikan sesuatu itu melainkan secara sukarela, dan juga apa yang mereka berikan itu pula tidak hanya sekadar apa yang ada. Maknanya memberi sekadar yang ada. Wala yajiduna illa juhdahum. Wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Maka apa mereka buat? Serta mereka mengejek-ngejek orang yang telah berikan sedekah tersebut. Kononnya, sudahlah sedekah yang kau sampai tu, dalam bahasa sekarang ni cipu sikit je, kan? Aku pun tak heran lah. Kemudian apa kata Allah? Sakhirallahu minhum. Allah mengejek mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Wal'iyazubillah. Baik. Berdasarkan kepada ayat ini, apa juga kebaikan dilakukan oleh orang-orang yang beriman? Mutawwi'in, secara sukarela. Tak pernah pun ada orang paksa. Tak ada pun sampai orang force suruh buat sesuatu kebajikan, derma, amal soleh. Kadang-kadang kita lihat banyak orang buat amal soleh, pergi solat jemaah, mungkin dia pergi cara sukarela, tak ada paksa pun. Tapi dia tengok dia, alah, orang surau ni aku tengok memang meluat sungguh. Benci aku tengok orang surau ni. Tu orang yang pergi majlis ilmu tu, ustaz-ustaz yang mengajar tu, bukan semuanya betul belaka. Ini sifat orang munafik. Sifat orang munafik ni, dia angkuh, sombong, campur takbur, maka dia akan mencaci maki, merendah-rendahkan orang lain. Ingat tu. Kita yang bernama sebagai seorang agamawan, ahli ibadat, orang surau, orang masjid, jangan pandang lekeh, jangan pandang rendah kepada orang lain. Lebih-lebih lagi pada orang yang banyak buat kebaikan, yang nak buat kebaikan. Kalau dia mutawwi'in, orang yang sukarela buat kebaikan, jangan kita hina, jangan kita caci, jangan kita maki. Sikap demikian itu sikap orang munafik, dan merupakan satu pembohongan yang amat besar dan nyata. Ya, tadi saya baca dalam surah At-Taubah ayat 79 itu contoh yang Allah berikan, allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati wa la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum azabun alim. Dan juga dalam surah Al-Ahzab ayat 58, wallazina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dari kalangan lelaki dan wanita dengan sesuatu yang tidak diperbuatnya. Itu dia. Zaman Rasulullah SAW dahulunya, Aisyah dituduh sebagai pezina. Dituduh sahabat melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan maksiat. Ini dia. Sedangkan sahabat tidak melakukannya. Jadi bayangkan macam mana keadaan orang beriman, baik orang lelaki, baik orang perempuan pada masa itu. Perasaan mereka macam mana? Bighairi maktasabu, sesuatu yang tidak mereka lakukan. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala kata mereka memikul kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Jadi hukuman di dalam Islam bagi orang yang mencaci maki, ada tak hukuman peruntukan dia dalam undang-undang syariah? Atau syariah law lah kita kata. Jawapannya ada. Jawapannya ada. Tambah zaman sekarang ni, kalau diimplementasikan, dilaksanakan hukum syarak ataupun syariah law, maka undang-undang itu berdasarkan begini. Hukuman mencaci ni, dia akan melihat siapakah orang yang dicacinya, maka hukumannya akan lebih teruk, lebih dahsyat sekiranya yang dimakinya itu Rasul. Nampak? Siapa memukul Rasul dan siapa yang menghina Rasul, memaki hamu Rasul, maka hukuman lagi berat. Nampak? Dalam hadis Nabi ada sebut, man sabba nabiyan
qutila. Man sabba nabiyan faqad qutila. Maka sesiapa yang menghina atau maki hamun Nabi itu, maka hendaklah ia dibunuh. Itulah dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul, Nabi. Yang kedua, sahabat. Kalau sahabat, dia kena ta'zir. Kena hukuman ta'zir, hukuman rotan, sebat. Sebat ni maknanya tengok pada hakim pada masa itu. Lebih berat hukumannya lagi. Cuma dia bawah sikit pada Nabi. Man sabba nabiyan faqtuluh. Siapa yang bunuh, siapa yang memaki Nabi, maka hendaklah dibunuh. Wa man sabba ashabi fadribuh. Sesiapa yang memaki sahabat-sahabat pun Nabi kata hendaklah ia dipukul. Jadi ta'zirnya dia kena pukul. Para ulama mungkin ta'zirnya bawah sikit hukuman pukulnya. Had pukulannya mungkin bawah sikit pada sahabat. Kalau katalah hakim kata sahabat, kalau ada orang menulis artikel dia bercakap, ceramah, buat speech dan seumpamanya menghina sahabat, maka hukumannya mungkin 30 kali sebatan. Kalau ulama mungkin dia bagi 20. Kemudian ahli agama, macam contohnya orang-orang yang kita kata bawah sikit pada ulama, atau mungkin ahli ibadah, tuan imam, tuan bilal dan seumpamanya, maka mungkin hukumannya rendah sikit. Tetapi pokoknya mereka layak dan wajar menerima hukuman. Jadi hati-hati kita dalam menulis, berbicara dan berkata-kata, sama ada secara umum ataupun tidak. Kerana kalaulah kita lepas daripada hukuman dunia ini, maka jangan lupa kita tidak akan lepas dari hukuman akhirat. Wal'iyahzubillah. Islam ni, hadirin dan hadirat, tadi surah Al-Ahzab 68 saya baca tadi. Islam ni adalah agama yang universal, yang sentiasa mementingkan perpaduan. Menghina, memaki, mencaci, macam-macam lagi lah, boleh menggugat perpaduan. Apatah lagi kalau melibatkan soal kaum, soal agama. Setakat ni saya bukan nak resis lah, ataupun kita kata menyebelahi setengah pihak. Yang kita lihat dalam media sosial adalah penghinaan orang kafir bukan Islam terhadap agama Islam, terhadap orang Islam, terhadap ajaran Islam itu sendiri. Satu hari ini perlu pihak kerajaan, pihak pemerintah mengetatkan undang-undang, hukuman, dan mesti sentiasa peka, dan diadakan satu badan khas, pasukan khas bagi memantau perkara ini dengan lebih berkesan. Kalau ada pun, jadikan kita kata dia punya pemantauan tu dengan lebih ketat lagi, dengan lebih baik dan juga lebih berkesan. Hukuman juga hukuman yang boleh menginsafkan mereka yang melakukan kesalahan itu sendiri. Dan sekarang ni seolah-olah kita tengok jadi benda lawak, jenaka dan mainan saja. Hari ini kutuk, hina, maki, hamun, besok minta maaf. Dan undang-undang ni pun juga perlu digubah ataupun perlu dilaksanakan. Kalau boleh berkata sebarangan, maka anda juga berhak menerima sebarangan, tiada ampun, tiada maaf. Ini boleh. Sebab perkara ini dilakukan oleh orang yang akalnya normal, orang yang waras. Janganlah orang tak waras. Tapi saya tak pernah lagi tengok orang yang tak waras, orang yang tak waras boleh menghina agama. Susah begitu. Kalau ada, memanglah kita kata ibaratkan mencari antah dalam beras, perkara yang kita katakan kes terpencil. Ya? Baik. Boleh menggugat keharmonian. Bukan sekadar orang bukan Islam juga dilarang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha 'adwan min ghairi ilm. Wala yasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha dzulman bighairi ilm. Kamu jangan memaki hamun orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Memaki hamun, mencela, mengejek mereka, sebab mereka akan balas balik menghina Allah secara zalim tanpa ilmu. Islam melarang buat dalam surah Al-An'am ayat 108. Ini larangan dalam Al-Quran kita menghina agama lain. Ini kan pula orang-orang bukan Islam menghina agama Islam. Dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Kita ni kena menghormati antara satu sama lain. Tak kira pangkat. Orang pangkat besar jangan hina orang pangkat kecil. Kita duduk di pejabat, kita duduk dalam kejiranan, duduk dalam surau masjid. Yang jawatan besar, pegawai eksekutif, yang menjadi tok penghulu, ketua kampung, ketua bahagian, ketua cawangan, apa-apa juga oleh ketua cabang, ataupun pemimpin masyarakat. Orang yang ada jawatan besar, jangan menghina orang yang tak ada jawatan ataupun orang yang berjawatan kecil. Nak lagi kita duduk dalam surau dalam masjid. Ini sampai kadang-kadang ada tempat khas untuk orang-orang yang besar-besar. Dahlah tak bercampur dengan orang-orang yang tak ada berpangkat ataupun orang bawahan ini.
Kemudian kita mencaci maki lagi dia, menghina dia. Dengan pendapatan yang kecil kadang-kadang kita menghina dia. Ataupun disebabkan dia tidak punya pangkat. Ataupun sebabkan kesusahan hidup dia dan seumpamanya. Serta kedudukan dan juga keturunan. Hormatlah orang lain walaupun tidak punya kedudukan. Walaupun keturunannya keturunan orang yang bisyir-bisyir. Bahasa orang sekarang lah, bisyir-bisyir. Jangan kita pandang orang. Orang yang ada keturunan kononnya ada salah silah dengan Rasulullah SAW, memandang hina orang yang tidak langsung salah silah dengan Nabi SAW. Jangan. Ini perbuatan jahiliah. Saya bacakan hadis dan hadis ini ada sahih. Kullukum li Adam wa Adamu min turab, la fadla li Arabin wa la ajamiyin illa bitaqwa. Nabi kata sendiri. Apa Nabi kata? Kullukum li Adam wa Adamu min turab. Kamu semua berasal daripada keturunan Nabi Adam. Nabi Adam pula daripada tanah. Tidak ada keutamaan kelebihan orang Arab dan orang yang bukan Arab, melainkan taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia sisi Allah ialah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kadang-kadang kita rasa kita ada keturunan salah silah dengan Nabi. Konon-konon kita hujung nama kita tu ada orang panggil, Arab panggil laqab. Laqab ni gelaran lah. Contohnya ada nama dia apa lagi? Al-Haddad, As-Saqaf, apa lagi? Macam-macam malah Al-Kaf. Jangan kita rasa kita bangga dengan gelaran tersebut. Keturunan kita tidak. Orang Melayu juga sama keturunan. Keturunan pahlawan, keturunan tu, keturunan ini. Jangan. Sebab Allah tidak memandang keturunan. Allah memandang ketakwaan. Kalaupun orang ni hamba kulit hitam tapi dia bertakwa macam Bilal bin Rabah. Nabi sendiri mendengar tapak kasutnya di dalam syurga. Suhaib Ar-Rumi seorang hamba walaupun berkulit putih. Tapi dia seorang yang ada disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Orang yang telah menjualkan dirinya, sanggup untuk berhijrah, menyerahkan segala hartanya kepada kaum kafir Quraisy yang ditahan pada masa itu, semata-mata memilih jalan untuk berhijrah ke Madinah dengan dirinya tanpa membawa barang-barang perniagaannya, walaupun telah diusahakan dengan titik peluh dan penat lelahnya ketika di Makkah. Allah puji mereka. Subhanallah. Tidak dikira manusia itu dari kedudukan, pangkat dan juga keturunan. Itu kena ingat sama-sama untuk diri saya dan diri kita semua. Apakah guna kalau kita punya gelaran namanya hebat, Al-Kaf, Al-Qadr, tapi sedangkan kita peminum Al-Quhul? Tak berguna langsung. Ini kita kena ingat. Ya? Sebab manusia itu diukur takwanya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diukur dirinya daripada sudut keturunannya, harta bendanya, pangkat dan juga keturunannya. Jadi dalam Islam kita dilarang menghina agama lain. Kita juga dilarang menghina orang-orang yang tidak mempunyai pangkat, kedudukan dan harta serta disebabkan kehidupannya yang miskin. Termasuklah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak pandai, tidak cerdik. Jangan dihina. Orang yang tak pandai, dia belajar, jangan hina dengan kebodohan. Sebabkan dia masih lagi mau belajar. Tetapi lebih hina lagi bila mana seseorang itu sudah pandai tapi mengaku dirinya sangat pandai dan tidak pernah mengakunya dirinya itu tidak mengetahui, malah mengetahui segala-galanya. Ini masalah takbur dan masalah sombong yang ada dalam diri manusia. Malah Islam itulah sentiasa menjaga kehormatan diri dan marah orang lain agar dapat membentuk budaya hidup masyarakat penyayang dan berakhlak mulia berlandaskan Islam. Bayangkan kalau hidup orang Islam ni dalam kehidupan mereka bermasyarakat, tak kisahlah masyarakat duduk dalam surau, dalam masjid, dalam perumahan, dalam pejabat, dalam jabatan, dalam sebuah negeri dan negara, tapi kalau ada saling hormat menghormati di antara satu sama lain dan mengukuhkan perpaduan dan keharmonian. Bismillah, masya-Allah. Cantik hidupan ini. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, dalam surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, jangan engkau menghina atau mencaci sesuatu kaum. Kita orang Melayu caci kaum yang bukan Melayu. Orang bukan Melayu pula caci kaum Melayu. Orang rakyat Malaysia hina pula bangsa lain, warga negara yang lain. Tapi kalau buat salah tu orang marah lah, tu lain cerita lah. Masuk negara kita tanpa izin, kemudian bersenang-lenang melanggar peraturan, kesalahan, itu lain tuan-tuan. Itu saya tadi, dari segi logik termasuk daripada sudut nature-nya, kita kata tabi'inya,
secara lumrahnya orang marah, kan? Siapa yang tak marah? Tu kalau tuan-tuan lah, rumah tuan-tuan, tiba-tiba orang main buka pintu, masuk-masuk duduk baring kat atas sofa, yang dengan baju bau masam, badan berpeluh-peluh, tak mandi, pintu pergi malak masuk ke dapur, buka peti ais, ambil air minum, kemudian duduk atas meja selama je makan. Orang tak pelawa pun masuk pun tak bagi salam. Bayangkan. Begitulah kita buat perumpamaan lah. Orang datang tanpa minta izin, masuk-masuk gitu saja. Ataupun tetamu, walaupun datang dengan minta izin, kita jemput masuk, tapi dia buat macam rumah dia sendiri. Senang-senang dia je. Gitu. Ini. Baik. Jadi kata Allah Ta'ala, asa an yakunu khairan minhum, barangkali dia lebih baik daripada kamu. Kadang-kadang kita menghina satu kaum, kita lupa kaum lebih baik daripada kita sendiri. Mungkin. Kalau kita kata kita memandang hina kepada orang yang berkulit hitam. Sekarang isu yang berlaku di Amerika. Sebab kerana diskriminasi terhadap kaum kulit hitam, akhirnya orang kulit hitam, kulit putih sekali bangun. Buat huru-hara, buat kekecohan, demonstrasi, bakar tempat-tempat awam, harta benda awam termasuklah harta benda milik polis. Jadi bayangkan huru-haranya. Sebab bila mana tindakan itu memilih bulu atau melihat kepada kaum, warna kulit dan seumpamanya. Padahal kita dalam Islam ni, kita diingatkan sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi. Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang yang berkulit hitam, hamba, abdi, tetapi dia dijamin untuk masuk syurga oleh Rasulullah dan pengakuan Nabi sendiri ketika malam Isra dan Mi'raj. Subhanallah. Itu dalam Islam. Wa in ta'ammara alaikum abdun habsyiyun. Dalam hadis tentang wajib taat pada uli amri, walaupun pemerintah kamu itu hamba abdi daripada Habasyah, wajib kita taat selagi mana ma'aqama fikum kitab Allah, selagi mana dia melaksanakan hukum Allah. Kadang-kadang kita hina orang-orang yang bukan daripada kalangan bangsa kita, tapi dia kadang-kadang lebih hebat daripada kita. Kadang-kadang lah kita lihat orang Bangladesh yang kadang-kadang duduk kerja sebagai kita kata kerja buruh je lah dekat stesen minyak. Dia yang kadang-kadang azan, dia yang kadang-kadang jadi imam, kadang-kadang mereka jadi imam surah masjid, bacaan mereka berselam, Masya Allah. Dia kata dengar dua satu kisah dekat Masjid Negara, seorang Arab Mesir yang jadi tukang cuci tandas, tapi bila dia solat sama imam baca, kita tak katakan salah baca, tapi tersangkut-sangkut. Maklumlah, surah-surah yang dibaca ni kadang-kadang ada orang lupa, ada yang tak ingat, tersangkut, dia tolong sambungkan. Akhirnya orang tanya, belajar mana dulu? Dia kata dia belajar kat Al-Azhar, cuma kat Mesir susah nak bekerja. Dia kerjalah kat sini, gaji sini besar, jadi sesuai lah dengan, walaupun jadi tukang cuci tandas masjid jadilah. Akhirnya orang angkat dia jadi imam untuk jadi imam pengganti saja. Hasil dengan kisah begitulah. Kisahnya bagi saya tak heran. Kalau di Mesir, kita semayang kat kampung-kampung, di masjid-masjid mereka, tengok petani itu kadang-kadang buruh ataupun kita kata orang kampung nampak macam orang buta huruf. Pakaiannya pun kita kata selebet lah, kalau bahasa kita, minta maaf kalau tak sesuai guna istilah itu. Tapi kalau imam tu tersangkut baca, dia tolong sambungkan. Sudah, Masya Allah. Kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat kita sendiri pun, ulama-ulama mereka orang bangsa Melayu, orang Jawi di tanah haram Makkah, yang mengarang kitab banyak-banyak, antaranya Syekh Daud Al-Fatani dan anak murid dan sebagainya. Baik, Rasulullah bersabda, la yanbaghi li sadiqin an yakuna la'ana. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Tak sepatut seorang sahabat baik itu mengutuk sahabatnya. Hadis daripada Imam Muslim, daripada Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah, hadis sahih Muslim. Kita bersahabat baik, jangan kita laknat dia, jangan kita maki hamun dia. Ni kadang-kadang persahabatan yang dibina cukup lama, daripada bangku sekolah lagi, sekolah rendah, sekolah menengah, sampai peringkat siti, kerja pun sama-sama. Ada perkara yang sikit je yang boleh menyebabkan kita bergeser ataupun berselisih faham, akhirnya kita maki-maki di antara satu sama lain. Laisal mu'minu bitta'anin wala billa'anin wala bilfahishi wala bilbadhi Hadis riwayat Imam Muslim. Seorang mukmin tu tidaklah dia suka mencaci maki. Dia tak suka mencaci maki orang, kutuk orang, hina orang, hina amalan orang lain, hina mazhab orang lain, hina pegangan orang lain. Dan dia tidak suka menghina, tidak suka buat keji, dan juga tidak suka bercakap perkara keji. Dalam Islam, setiap orang Islam itu dia bersaudara.
terhadap sama muslim yang lain dan tidak menghina atau menganiaya orang lain. Jika seseorang itu menghina, mengutuk atau mengeji, maka dianggap dia berlaku jahat sesama muslim. Orang buat kebajikan, buat baik, jangan kita kutuk. Termasuk membenci perbuatan yang meninggikan syiar agama Islam dan melaksanakan hukum Islam dan melaksanakan syariat Islam. Sebab hari ni kita tengok wujudnya zaman label-melabel di antara satu sama lain dengan penghinaan kadang-kadang. Orang nak berjuang Islam negakkan hukum syariat, lebay, kan? Orang panggil pula orang yang mundur, orang yang tolak kemajuan, anti kemajuan, teroris dan seumpamanya. Ya. Baik. Perbuatan mencaci maki sama muslim ni amat dibenci dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni orang bergaduh kadang-kadang dalam perkara-perkara furuk sampai boleh sanggup maki hamun. Tengok satu ustaz yang mengajar sekian lama dari kampung kita. Kita dah pergi belajar jauh, balik-balik kita komplain banyak hari ni orang kampung kita buat ajaran sesat, perkara bid'ah dalam amal ibadah. Sebab bersadarkan pada ustaz-ustaz kampung yang sudah mengajar lama. Dia hinanya. Sanggup menghina orang dengan mengatakan dia sebagai ahli bid'ah. Orang yang bila disebut ahli bid'ah, maka dia berarti telah melakukan perkara sesat, maka sesat itu tentu tempat neraka. Kalau semak balik apa yang sesatnya orang kampung sini buat, tengok mereka lepas solat berzikir ramai-ramai. Ni ajaran mana ni? Nabi tak ajar ni ahli bid'ah. Berarti kita menghina, mencaci, melabel orang yang buat baik, walaupun bentuk kebaikannya yang dia buat itu berbeza dengan apa yang kita belajar ataupun berbeza dengan suasana tempat kita belajar di negara lain. Padahal wirid dan zikir itu sama, cuma caranya saja berbeza, pendekatannya saja berbeza. Adakah semudah itu kita menghukumkan ia sebagai terkeluar daripada ajaran Islam ataupun sesat ataupun bid'ah? Ingat sama-sama, bukan mudah untuk kita meletakkan satu label sesat atau haram atau syirik atau khurafat, melainkan setelah benar-benar hukum itu jatuh tepat pada tempatnya. Tepat pada tempatnya ataupun hukumnya betul-betul tepat kepada perkara yang dilakukan oleh seseorang. Bukan semudah itu. Para ulama yang besar-besar pun tidak mudah untuk menghukum seseorang itu ahli bid'ah dan seumpamanya. Banyakkan perkara-perkara khilafiah, perkara-perkara yang ulama-ulama besar tinggi berbeza pendapat mengenainya. Jadi jangan kita sampai berbalah-balah mencaci maki, menghina dan juga memburuk-burukkan serta melabel-labelkan orang Islam yang lain. Dan kan Islam itu agamanya satu, yang bezanya itulah kemungkinan mazhabnya, kefahamannya, alirannya. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki hamun, mencela orang Islam itu fasik, dan membunuhnya termasuk kafir. Bukan kafir berarti terkeluar dari Islam, tapi perbuatannya adalah dosa yang besar. Itu maksudnya. Dalam hadis Nabi SAW, tadi hadis Abu Daud, dan ini pula hadis Nabi lagi yang diriwayatkan oleh semua para perawi kecuali satu je, Ibnu Majah. La'nul mu'mini ka qatlihi. Mengutuk seseorang atau melaknat seseorang muslim sama macam kita bunuh dia. Dosanya besar, sama macam kita bunuh dia. Kita tak bunuh fizikal dia, kita tak mencabut nyawanya, tidak membunuhnya, tidak mencabut nyawanya, tidak mengancam nyawanya, tetapi kita telah menghinanya saja, cukup seperti mana kita membunuhnya. Rasulullah bersabda lagi, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak masuk syurga seseorang yang tetangganya atau jirannya tidak merasakan aman dari gangguannya ataupun menyakitinya. Wal'iyazubillah. Jadi bila kita lihat, kalau kita hidup berjiran ni, jagalah mulut kita, jagalah perbuatan kita. Ni saya nak ingatkan setengah-setengah orang kadang-kadang kita marah anak jiran kita. Jangan sampai anak dia balik masuk rumah mengadu, kecil hati anak jiran kita sebab kita marah anak dia. Cara marah dia, anak dia ada cara dia, tuan-tuan. Ini cuma bab adab, ya. Marahlah dengan cara berhemah, dengan cara yang sesuai menurut umur, menurut perwatakan dan kesalahan. Dan jangan sampai membabitkan soal mak bapak. Ini masalah kita dalam hidup kejiranan. Kau ni bapak kau tak ajar ke, mak kau tak ajar ke? Ni salah. Mak bapak kau dengan mak kau sendiri biasa buat dalam rumah, betul kau sampai bawa-bawa kat luar. Jangan cakap itu. Waliyahzubillah, tuan-tuan. Kalau tahu dia jiran kita tu kacik hati, bergaduh. Dan kalau dia bergaduh, tuan, tersilap berparang-parang, bercangkur-cangkur, bersabit-sabit, kan susah.
Maka sebab itu jaga lidah, jaga mulut. Perbuatan kita juga sama. Kadang-kadang mungkin perbuatan kita menyakiti hati jiran kita. Sapu sampah kita buang sampah kat tempat. Ataupun sampai kita sapu tu terbang ke tempat dia, kita pun tak kau buat tahu lah, lantaklah depan rumah kau ke depan rumahku. Perbuatan ini menyakiti hati jiran. Maka jiran kita lihat, dia rasa aku tak senang hati dengan si Fulan ni sebagai jiran aku. Ni tiap-tiap hari dia rasa susah bila jiran tengok muka. Tak payah kata muka, dengar suara dia rasa susah hati dah. Ini dia. Yang kadang-kadang walaupun berjemaah satu surau, satu masjid, tapi tak mau bersalam-salamat sebab tak apa suka. Awas, kita yang bernama orang beriman, orang soleh, rajin beramal, puasa 6 hari dalam bulan Syawal, tak pernah tinggal puasa putih, puasa hitam, tak pernah tinggal langsung puasa sunat Isnin Khamis. Tapi kadang-kadang jiran tak suka kita sebab kena mulut kita kadang-kadang. Rasa bangga kita ada ujub, rasa riak, sombong kita ada. Maka kita buang sebab itu Nabi kata orang ni tak masuk syurga. Siapa tahu perbuatan menyakiti jiran itu adalah haram, tapi dia masih lagi menghalalkannya, maka hukumnya kafir, kata ulama. Perbuatan menyakiti hati jiran itu adalah haram, tapi dia menghalalkannya, maka hukumnya adalah haram. Dan kalau dia telah tahu perbuatannya itu haram lalu dia melakukannya, jadi kata ulama, arti tak masuk syurga itu dia lewat masuk syurga. Dia kena hukum dulu dekat akhirat, masuk dalam neraka dulu, kemudian dah habis dosanya barulah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga. Waliyazbillah, para hadirin sekalian. Jadi cukuplah hanya sekadar saja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menambahkan lagi iman dan ilmu kita serta amal kita, itu yang sangat penting. Bukanlah berarti bila saya yang menyampaikan kuliah ni saya perfect, sempurna 100%. Orang yang bercakap lebih banyak lagi kekurangannya tuan-tuan. Maka sama-samalah kita membaiki diri kita, berdoa kepada Allah sentiasa agar kita menjadi hamba-hambanya yang beriman serta yang beramal soleh dan juga bertakwa. Dan saya kira cukuplah hanya sekadar saja untuk hari ini. Dan marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan doa dan tasbih kafarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومن معنا شقيا ولا محروما ولا مترودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.